Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Asfar dalam Geografi untuk Semua. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang peta lakar. Okey, peta lakar adalah salah satu subtopik ataupun topik dalam bab KSSM tingkatan 1. Okey. Peta lakar selalu dengarkan. Jadi kita akan lihat serba sedikit pemahaman tentang peta lakar ini. Geografi untuk semua. Subtopik peta lakar. Konsep peta lakar: gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Kata kuncinya pandangan atas. Okey, gambar raja ini menunjukkan sebuah peta yang diambil ataupun dilukis daripada pandangan atas. Kita tidak nampak bentuk rumah daripada pandangan tepi dan sisi. Jadi kita akan dapat melihat rumah ataupun kilang dan sebagainya itu daripada pandangan atas saja, iaitu persegi. Menggambarkan kawasan lingkungan yang berskala besar, seperti yang kita nampak tadilah. Skala yang besar merangkumi, kalau nampak dalam peta ni, 4 buah kampung. Itu yang dimaksudkannya. Ciri-ciri peta lakar. Peta lakar perlu mempunyai tajuk, pemidang, arah mata angin, simbol dan juga petunjuk. 5 ciri peta lakar yang utama. Tajuk kita boleh lihat ataupun kita boleh ingat dengan perkataan tembak. Pemidang sebagai pelanduk, arah mata angin sebagai ambil, simbol sebagai senapang dan petunjuk sebagai patah. Akronimnya akan menjadi tembak pelanduk, ambil, senapang, patah. Petunjuk patah. Peta lakar yang sempurna. Peta lakar yang sempurna perlu mempunyai ciri-ciri yang berikut. Seperti tajuk, peta lakar Kampung Langsat. Pemidang, arah mata angin. Arah mata angin utara yang selalunya dilukis di sebelah kanan atas bucu peta. Simbol dan juga petunjuk untuk memberi penerangan tentang simbol yang terdapat dalam peta lakar. Simbol-simbol dalam peta lakar. Terdapat 4 simbol pengkelasan simbol utama dalam peta lakar, iaitu simbol kawasan. Kawasan yang besar seperti hutan, getah, rumput, kontur, kelapa sawit, sawah padi, paya bakau dan juga kelapa. Untuk simbol titik seperti masjid. Masjid sebab dia dalam satu kawasan ada satu atau dua. Dia menunjukkan simbol titik. Tokong, kuil dan gereja, tanda aras, tanda tinggi dan stesen trigonometri. Simbol garisan menunjukkan garisan di dalam peta seperti jalan raya yang paling jelas sana, sungai, lorong jalan kaki, kereta api, jambatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah singkatan perkataan seperti PP untuk pejabat pos, BP untuk balai polis, LDG untuk ladang, HOSP untuk hospital, SD untuk sungai dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh. Bagaimanakah kita untuk mengingati simbol dalam peta lakar? Juga menggunakan akronim yang sangat mudah, iaitu simbol untuk kawasan kita ubah kepada sayang keluarga. Simbol untuk titik, sayang teman. Simbol untuk garisan, sayang guru. Dan singkatan perkataan, sayang pelajaran. Jadi apabila kita gabungkan, dia boleh jadi satu pantun. Seakan-akan pantun, iaitu sayang keluarga, sayang teman, sayang guru, sayang pelajaran. Mudah untuk kita ingati ataupun mudah untuk belajar ingati. Pandang darat dalam peta.
Pandang darat dalam peta yang pertama adalah fizikal dan budaya. Dua ciri pandang darat yang terdapat di dalam peta. Kita cuba tanya kepada pelajar, apakah fikiran pertama mereka ataupun first impression mereka tentang fizikal atau budaya, tentang perkataan ini, apa yang mereka faham? Okay. Dan saya telah bertanya kepada para pelajar yang telah saya ajari, fizikal first impression yang mereka akan katakan adalah tentang tubuh badan manusia. Budaya yang mereka akan katakan adalah tentang culture ataupun budaya sesuatu kaum. Apa perbezaan antara duanya? Yang kita boleh kaitkan dengan peta lakar. Okey, tubuh badan adalah ciptaan Tuhan, budaya adalah ciptaan manusia. Ciptaan Tuhan dan manusia. Kita kaitkan dengan peta lakar sekejap lagi. Pandang darat fizikal. Ciri-ciri semula jadi. Wujud secara semula jadi. Dan yang paling penting adalah buatan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Seperti rumput, nipah, hutan, paya bakau, kontur, sungai, gunung, tasik dan paya. Okay. Semua ini adalah buatan Tuhan dan wujud secara semula jadi. Kecuali tasik, dia boleh jatuh kepada buatan manusia. Okay. Seperti contohnya tasik Kenyir. Seterusnya kita lihat kepada pandang darat budaya. Pandang darat budaya ini lebih tepat untuk diingati adalah dengan perkataan ciri buatan manusia. Buatan manusia. Ya. Yang melibatkan campur tangan manusia. Kita akan lihat bagaimana. Ciri-ciri buatan manusia yang sangat jelas di sini adalah pertempatan seperti rumah, kilang dan juga jalan raya. Tiga ini, sekolah, jambatan juga. 5 ni adalah ciri buatan manusia yang sangat jelas dan obvious lah. Campur tangan manusia pula ada seperti sawah padi, kelapa sawit, getah. Di sini pelajar sering kali terkeliru untuk mengatakan yang 4 ini adalah fizikal sebab mereka kaitkan dengan semula jadi. Tetapi sebenarnya campur tangan manusia. Walaupun ini adalah buatan Tuhan, tetapi campur tangan manusia. Seperti sawah padi perlu ditanam oleh manusia, kelapa perlu ditanam oleh manusia, kelapa sawit perlu ditanam oleh manusia dan getah perlu ditanam oleh manusia. Itu sahaja untuk slide kita pada hari ini dan harap dengan slide ini dapatlah memberi kefahaman kepada murid-murid dan para penonton di luar sana. Dan nampakkan slide yang telah cikgu sediakan untuk murid-murid sekalian. Okey, dalam slide tersebut ada cikgu selitkan 2 akronim yang terbaru untuk membantu murid-murid menghafal konsep-konsep ataupun istilah-istilah tertentu. Contohnya seperti ciri-ciri peta lakar dan juga pengkelasan simbol. Okey, contohnya ciri itu tembak, pelanduk, ambil, senapang, patah. Dan ciri-ciri simbol sayang keluarga, sayang teman, sayang guru, sayang pelajaran. Okey. Untuk ciri pandang darat fizikal dan budaya pula, cikgu dah membantu sedikit untuk pemahaman. Contohnya fizikal itu tubuh badan. Okey, tubuh badan kita adalah buatan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan yang kedua budaya. Macam mana kita mengingat budaya? Contohnya adalah tarian, lagu, nyanyian rakyat. Semuanya adalah buatan manusia. Itu cara mudah untuk kita ingat. Pengkelasan
ataupun perbezaan antara pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita pada video kali ini. Cikgu harap apabila video ini dapat membantu pelajar dan juga penonton di luar sana, sudi-sudilah sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain, pada murid-murid yang lain. Kita bantu kita. Jangan lupa subscribe, share dan tekan like dalam video cikgu pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Geografi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.